Apa yang bau busuk ni? Macam bau hancing pun ada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh anak-anak. Apa khabar anak-anak di rumah? Ustazah doakan semoga semua anak-anak berada di dalam rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dan izinnya, syafaat daripada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, berkat daripada guru-guru kita, karamah dan hikmah kedua ibu dan bapa kita, dapat lagi kita bersama-sama di dalam rancangan apa anak-anak? Kafah di Hijrah. Ahsantum. Baiklah anak-anak, tadi Ustazah ada bagi tahu kan ada sesuatu yang bau busuk kan? Agak-agak apa topik yang kita akan pelajari pada hari ini? Apa dia? Benda yang kotor? Betul. Okey, kalau benda yang kotor berkait dengan apa? Dengan najis. Pandai. Itulah topik kita pada hari ini. Okey, Cuk. Ustazah nak tanya. Masih ingat tak Ustazah? Kalau anak-anak semua lihat episod yang lalu, Ustazah apa yang berada di depan kaca televisyen anak-anak? Apa dia? Ustazah Syazah. Okey, hari ini kita akan sama-sama mempelajari di dalam mata pelajaran ibadah bagi tahun 2. Baiklah anak-anak, tetapi sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, apa kata dengan penuh semangat dan bersungguh-sungguh, kita tadah tangan dan meminta kepada Allah semoga segala ilmu yang hari ini kita pelajari masuk dalam hati kita. Sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan doa tadi, dengan penuh semangat tadi anak-anak berdoa, moga Allah lapangkan anak-anak segala ilmu-ilmu tu masuk cepat-cepat dalam hati anak-anak. Itu yang penting. Okey, baiklah anak-anak. Seperti biasa, kalau mula-mula dalam pelajaran, pasti kita akan tahu apakah pengertiannya. Okey, hari ini macam biasa kita dah tahu kan apa yang topik yang kita nak pelajari, iaitu bab najis. Okey, jadi kita nak tahu apakah maksud najis dari segi bahasa dahulu. Dari segi bahasa, najis bermaksud semua benda yang kotor. Kalau dari segi istilah pula, atau kita lebih jelaskan lagi, najis itu adalah semua benda kotor yang menghalang sah solat dan ibadah lain jika terdapat pada badan, pakaian atau tempat. Jadi, sekiranya najis tersebut berada pada tempat ibadah anak-anak, contoh pakaian, badan kita, maka apabila kita nak melaksanakan solat ataupun ibadah-ibadah lain, tidak sah sebab dia terhalang. Jadi kita kena sentiasa di dalam keadaan yang bersih untuk melaksanakan ibadah. Okey, Ustazah harap semua faham setakat ini. Okey, baiklah anak-anak. Selepas kita dah mengetahui, kita dah tahu dah apa maksud najis tersebut. Semua benda yang kotor kan. Jadi kita nak tahu pula beberapa jenis ataupun bahagian najis. Ada berapa anak-anak? Ada yang jawab 3? Betul. Ada 3 jenis najis. Iaitu yang pertama, sabar. Ustazah ambil dulu. Ustazah punya penanda ni. Okey. Baiklah anak-anak. Kita lihat apakah jenis-jenis najis yang ada yang perlu kita ketahui. Okey, najis yang pertama adalah najis mukhaffafah. Itu adalah najis yang pertama. Najis apa anak-anak? Mukhaffafah. Okey, boleh tak ulang bersama-sama dengan Ustazah? Mukhaffafah. Apa dia? Mukhaffafah. Okey, Ustazah nak anak-anak bersemangat. Walaupun Ustazah nampak anak-anak dekat rumah tu bersemangat sampai ibu awak yang kat dapur tengah sediakan makanan tu sampai terkejut. Anak dia bersemangat. Jadi sebut betul-betul bersemangat, sebut jenis-jenis najis. Jenis-jenis najis yang pertama adalah mukhaffafah. Apa dia?
mukhaffafah. Okey, itulah najis yang pertama. Baiklah anak, najis yang kedua, kita ada 3 kan? Okey, jadi yang kedua adalah mutawassithah. Apa dia? Mutawassithah. Ulang dengan penuh semangat. Mutawassithah. Okey, bagus. Walaupun Ustazah tak dengar, Ustazah yakin anak-anak di rumah dengan penuh semangat sebut mutawassithah, mutawassithah. Betul? Okey, jadi seterusnya najis yang ketiga adalah najis mughallazah. Apa dia anak-anak? Sebut je za tu. Mughallazah. Jelas-jelas. Mughallazah. Okey, bagus. Okey, kita ulang lagi sekali. Yang pertama, mukhaffafah. Apa dia? Mukhaffafah. Okey, pandai. Okey, yang kedua, mutawassithah. Apa dia anak-anak? Mutawassithah. Okey, dan yang terakhir, najis yang terakhir, mughallazah. Apa dia anak-anak? Mughallazah. Okey, bagus. Ustazah harap semua dapat menyebutnya dengan jelas dan sempurna. Kita dah tahu dah ada 1, 2 dan 3 jenis najis yang ada yang perlu kita ketahui. Ustazah, kita dah sebut tapi saya tak tahulah apa maksud yang setiap 3 jenis ni. Sebab dia dalam bahasa Arab kan? Tak apa. Nanti Ustazah akan jelaskan setiap satu-satu ni apakah yang dimaksudkan dengan mukhaffafah, mutawassithah dan mughallazah. Tetapi anak-anak semua kena duduk diam-diam kat situ. Walaupun nak makan ke nak minum ke duduk je. Tengok sampai habis tau. Okey, kita jumpa selepas ini. Alhamdulillah anak-anak, kita berjumpa lagi. Okey, tadi kita dah belajar dah. Ada 3 jenis najis, betul? Okey, sekarang semua dah tertanya-tanya dah. Apa maksud setiap satu daripada jenis-jenis najis tadi? Baik, jenis najis yang pertama, kita ambil jenis yang pertama iaitu najis mukhaffafah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan najis mukhaffafah? Iaitu air kencing bayi lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang hanya minum susu ibunya sahaja. Jadi, dapat disimpulkan dekat sini, kita dah tahu dah. Air kencing siapa? Bayi lelaki. Bayi lelaki yang mana? 2 tahun dan ke bawah. Tapi dengan syarat dia hanya minum susu ibunya sahaja. Okey, mesti ada yang tertanya-tanya, apa yang dimaksudkan dengan 2 tahun dan ke bawah? Okey anak-anak, Ustazah akan terangkan. 2 tahun ke bawah adalah contoh awak ada adik awak dilahirkan. Maka selesai je dilahirkan, hari yang pertama dia dilahirkan sehinggalah dia berusia 2 tahun. Itulah yang dimaksudkan dengan bawah 2 tahun. Ingat 2 tahun ke bawah. 2 tahun ke bawah. Jadi pastikan dia adalah bayi lelaki lah. Bukan bayi perempuan tau. Bayi lelaki. Okey. Jadi ada yang tanya pula, Ustazah, air susu ibu tu macam mana? Susu ibu tu adalah yang keluar daripada badan ibu tu sendiri. Itulah yang dipanggil susu ibu. Jadi, bila dah tahu dah, okey, air kencing bayi lelaki yang berumur berapa tahun? 2 tahun dan ke bawah yang hanya minum susu ibu dia sahaja. Jadi anak-anak semua dah tahu dah. Bila terjumpa je air kencing, kita dah tahu dah. Air kencing ni, air kencing siapa? Bayi lelaki. Bayi lelaki tu dia berusia berapa? 2 tahun dan ke bawah. Bayi lelaki tu dia minum susu ibu dia sahaja ke? Ataupun dia minum Nestem? Dia makan bubur? Jadi kalau dia dah makan Nestem ke, dia makan bubur ke, dah tak dikira najis mukhaffafah dah. Jadi kalau dia tahu, dia minum susu ibu dia sahaja, maka dia dalam kategori apa anak-anak? Najis mukhaffafah. Ahsantum. Baiklah anak-anak.
Seterusnya, kita pergi kepada najis mughalazah dulu. Okey, najis mughalazah adalah najis yang paling berat. Najis yang paling berat tu apa anak-anak? Iaitu anjing dan babi serta keturunannya ataupun hasil yang keluar daripada salah satu ataupun kedua-duanya. Okey, macam mana yang dikatakan keturunan ataupun hasil daripada kedua-duanya? Sebagai contoh, kita dah tahu dah najis mughalazah tu anjing babi dan anjing ataupun anjing dan babi. Okey, contoh ini, saya bagi contoh Contoh, anjing tu dia berkahwin dengan arnab. Jadi bila dia dah berkahwin, contoh anjing berkahwin dengan arnab. Jadi dia lahir daripada anjing dan arnab. Maka anak dia tadi adalah daripada keturunan apa anak-anak? Daripada keturunan anjing. Mak dia tu ataupun ayah dia tu daripada keturunan anjing. Walaupun dia kahwin dengan arnab tadi, maka anak tadi ataupun hasil dia tadi adalah daripada najis mughalazah. Okey, dapat ya di situ? Okey, baiklah anak-anak. Seterusnya kita pergi kepada najis mutawassithah, iaitu najis sederhana ataupun najis pertengahan. Apa dia yang dimaksudkan dengan najis mutawassithah ataupun pertengahan? Iaitu selain daripada najis mughalazah dan mukhaffafah. Seperti apa? Seperti darah, arak, bangkai dan lain-lain. Jadi dapat disimpulkan kat sini, anak-anak dah tahu dah najis mukhaffafah, najis mughalazah, dah tahu dah apa yang dimaksudkan mukhaffafah dan mughalazah. Jadi selain daripada najis kedua-dua itu, mukhaffafah dan mughalazah, itulah najis mutawassithah. Faham anak-anak? Ustazah harap semua faham dan jelas apa yang Ustazah sampaikan. Okey. Jadi anak-anak, sebagai contoh, saya bagi contoh untuk mutawassithah ni. Sebagai contoh, anak-anak lari, tiba-tiba terjatuh. Bila terjatuh tu luka, betul? Bila luka tu ada apa yang keluar? Darah. Jadi anak-anak pun dah tahu dah. Oh, darah. Darah ni Ustazah Syazah dah ajar. Najis apa ya? Najis mutawassithah. Jadi kita dah tahu dah. Oh, itu jenis najis mutawassithah. Okey, Ustazah bagi contoh untuk najis mukhaffafah pula. Okey, iaitu najis yang paling ringan. Contoh kita dah tahu dah, air kencing bayi lelaki 2 tahun ke bawah yang hanya minum susu ibu dia sahaja. Contoh, awak ada adik lelaki dekat rumah. Awak tengah dukung, tiba-tiba pampers dia bocor. Terkena pada pakaian awak air kencing dia. Jadi awak dah tahu dah adik awak tu lelaki dan dia berusia 2 tahun ke bawah, dan awak tengok, oh, dia tak minum benda-benda lain. Dia tak makan benda-benda lain selain daripada susu ibu dia. Contoh, dia tak makan nestem lagi, dia tak makan bubur lagi, dia tak makan nasi lagi ke. Dia hanya minum susu ibu dia sahaja. Maka awak pun dah tahu, oh, ini adalah najis mukhaffafah. Okey. Jadi kita dah tahu dah situasi-situasi, contoh-contoh situasi yang mungkin terjadi dalam kehidupan seharian kita. Tetapi macam mana kita nak menyucikannya ataupun kita nak bersihkannya? Adakah kita mandikan je badan kita ataupun kita basuh sahaja? Okey, kalau kita nak tahu, kalau anak-anak semua kat rumah nak tahu, anak-anak tunggu dekat depan kaca TV, tunggu sampai habis. Dah excited kan? Okey, tunggu sebentar lagi. Baiklah anak-anak, kita sambung lagi sesi pembelajaran kita. Okey, tadi kita dah kenal 3 jenis najis. Sekarang ni ramai yang dah tertunggu-tunggu ni. Ustazah, saya nak tahu ni cara menyucikan setiap najis-najis tadi. Okey, baiklah anak-anak. Najis yang pertama iaitu najis apa? Najis mukhaffafah. Okey, najis yang paling ringan. Jadi macam mana kita nak menyucikan ataupun kita nak membersihkan najis tersebut? Okey, yang pertama, anak-anak semua dah kenal pasti dah. Najis tersebut adalah najis mukhaffafah.
Yang kedua adalah kita hilangkan najis tersebut. Macam mana kita nak hilangkan? Okey, tadi Ustazah dah cakap dah kan? Kalau kita kena pada pakaian, contohnya tadi Ustazah dah bagi contoh awak tengah pegang adik awak, lepas tu pampers dia bocor, air kencing terkena pada pakaian. Okey, jadi sebagai contoh dah terkena pada pakaian. Okey, awak ambil je apa-apa ataupun air, kita nak hilangkan kan? Kita hilangkan, kita ambil air, kita pun basuh bahagian yang terkena najis tersebut. Sebagai contoh lain, terkena pada lantai, lap sahaja najis tersebut, air kencing tersebut. Okey, kemudian apa yang kita nak buat? Iaitu kita ambil air mutlak. Air mutlak, ramai yang tertanya, air mutlak tu apa Ustazah? Kena ingat balik masa awak tahun 1 dulu. Apa itu jenis-jenis air? Air mutlak kan? Apa itu air mutlak? Okey, air yang suci lagi menyucikan. Ambil je air mutlak, kemudian kita buat apa? Contoh terkena pada pakaian kan? Kita renjiskan sahaja pada pakaian yang terkena najis tersebut. Okey, Ustazah, senangnya nak bersihkan najis. Yelah, dah namanya pun najis mukhafafah, iaitu najis yang paling ringan. Okey, sebagai bukti, kenapa ringan kan? Sebagai bukti sabda Rasulullah SAW daripada Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu anhu, beliau menemui Rasulullah SAW dengan membawa anak lelakinya yang masih kecil yang tidak makan apa-apa makanan. Anak tersebut kencing di atas baju baginda dan baginda meminta air lalu merenjiskan tanpa membasuhnya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi dekat sini kita dah tahu dah, Nabi Muhammad mudahkan untuk membersihkan najis mukhafafah tersebut. Jadi kita perlu ikut sahaja macam mana Nabi Muhammad ajarkan. Baiklah anak-anak, kita pergi pula kepada najis yang seterusnya, najis pertengahan ataupun najis sederhana. Apa dia yang dalam bahasa Arab? Najis tersebut najis mutawassithah. Najis mutawassithah iaitu najis pertengahan. Macam mana kita nak jelaskan ataupun kita nak menyucikan najis tersebut? Yang pertama, macam biasa, kita dah kenal dah najis tersebut, kemudian kita hilangkan najis tersebut. Sebagai contoh tadi Ustazah bagi luka, atau luka, bila ada luka pasti ada darah. Jadi macam mana kita nak bersihkannya? Kita ambil dan kita dah keluarkan ataupun kita hilangkan najis tersebut, kemudian kita basuh menggunakan air mutlak sehingga hilang bau, warna dan rasa pada tempat yang terkena najis. Ustazah, macam mana kita nak rasa benda tu? Bukannya kita ambil, kita jilat. Kita bukan Jangan buat macam tu. Rasa tu kita penuh rasa yakin bahawa najis tersebut sudah hilang. Okey, seterusnya kita nak buat apa? Kita basuh berapa kali? Basuh sekurang-kurangnya sebanyak 3 kali. Baiklah anak-anak. Seterusnya, kita pergi pula kepada najis yang terakhir, iaitu najis mughallazah ataupun najis yang paling berat. Tadi kita dah pergi ringan, sederhana dan yang terakhir adalah berat. Kalau dah kata berat tu maksudnya ada susah sikit untuk kita menyucikannya. Yang pertama, kita dah kenal pasti jenis najis mughallazah, iaitu daripada anjing dan babi serta keturunannya. Sebagai contoh, air mata dia ke, ataupun air liur dia, dia punya bulu-bulu dia, tahi dia, air kencing dia, segala-galanya yang berkaitan dengan anjing dan babi, itulah najis mughallazah. Jadi macam mana kita nak menyucikannya? Pertama, kita dah tahu dah itu adalah najis mughallazah. Yang kedua, macam biasa kita hilangkan najis tersebut. Kalau kita jalan-jalan terpijak tahi anjing kan, jadi kita buang dulu najis tersebut. Kemudian kita buat apa? Basuh tempat yang terkena pada najis sebanyak 7 kali. Tapi apa yang 7 kali tu? Okey, yang pertama sekali adalah kita basuh menggunakan air yang bercampur dengan tanah. Kemudian setelah kita dah basuh guna air yang bercampur dengan air tanah, 6 kali lagi kita nak buat apa? Kita basuh menggunakan air mutlak. Okey. Selesai bab ketiga-tiga, cara-cara untuk menyucikan ketiga-tiga najis tersebut.
Okey, baiklah anak-anak. Selesai kita dah mengetahui cara-cara untuk menyucikannya. Kali ni kita buat aktiviti sikit. Okey. Kita dah tahu dah. Harap-harapnya semua dah tahulah apa kategori-kategori yang bakal Ustazah tunjukkan. Okey, kita lihat, kita tengok ada Najm Mukhafafah, Mutawassithah dan Mughalazah. Jadi kita tengok anak-anak faham ke tak apa yang Ustazah dah sampaikan tadi. Okey, yang pertama, cuba tengok. Apa dia? Apa yang gambar, apa yang terdapat dalam gambar ni? Comel kan? Iaitu anjing. Kalau anjing ni, yang segala-gala yang berkaitan dengan anjing, bahagian mana yang kita nak letak? Di mana? Tak dengar. Jawab kuat-kuat dengan semangat. Mughalazah. Tampal ada kat sini comel-comel ni. Okey, yang kedua. Apa dia? Tengok lembu ni. Lembu ni tak kena sembelih pun. Dia tergolek pula dah. Dia mati kat sini. Jadi kalau binatang dah mati tanpa disembelih, dia dipanggil bangkai. Jadi bangkai tu kategori mana anak-anak? Ya, betul. Mutawassithah. Ustazah dengar suara-suara menyaut apa yang Ustazah tanya. Okey, yang ketiga ni comel sikit. Ustazah kalau siapa yang pernah WhatsApp tu dah tahu dah apa. Comel tak? Apa dia? Tahi. Okey, jadi kalau tahi ni kategori mana? Najis, Mutawassithah. Okey. Yang terakhir. Okey, nampak ada bayi lelaki. Bayangkan ini adalah bayi lelaki. Lepas tu dia terkencing. Lepas tu dia hanya minum susu ibu dia saja. Dia berusia 2 tahun ke bawah. Jadi, apakah jenis najis tersebut? Najis Mukhaffafah. Okey, terbaik anak-anak di rumah. Okey, jadi Ustazah harap anak-anak di rumah sama-sama buat aktiviti ni. Boleh banyak lagi. Mutawassithah, Mughalazah ni ada lagi satu, apa dia? Babi kan? Jadi jangan mencarut pula. Kita nak belajar, jadi kita cakap je perkataan tu kan. Okey, jadi anak-anak boleh buat di rumah aktiviti sebegini dan anak-anak boleh terus tagkan di mana? Di FB, Instagram, tagkan apa? Kafah di Hijrah. #Kafah di Hijrah. Baiklah anak-anak, selesai pelajaran kita pada hari ini. Apakah hikmah yang kita boleh dapat daripada pelajaran pada hari ini, iaitu supaya kita sentiasa berjaga-jaga dari segi kebersihan. Yang keduanya, kita dapat mengenal jenis-jenis najis yang ada. Ustazah harap semua faham apa yang Ustazah sampaikan hari ini dan jangan lupa lakukan aktiviti yang Ustazah dah bagi contoh ni, Ustazah dah buat ni, dan tangkap gambar #Kafah di Hijrah, postkan di FB serta Instagram. Okey, alhamdulillah, semoga pelajaran pada hari ini anak-anak semua di rumah mendapat manfaatnya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. الصلاة والسلام 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 حبيب الله صلاة الله سلام